dalam masa yang sama, jangan lupa yang kita pun ada team dan kita ada sistem. Sistem ni tak larilah, sistemnya sama je lebih kurang antara grup. Sebab gurunya pun sama juga dalam Business Amway ni. Jadinya kita meniru, kita sama-sama berada dalam kumpulan kita, ilmu yang kita ada, kita boleh kongsi, kita kongsi. Macam malam ni, jemputan kita ni memang rakan-rakan baru, memang Gen Y. Jadi kita nak tengok, kita bukan nak cari siapa hebat, siapa tak hebat. Tapi kita nak tengok apa pengalaman mereka, apa yang mereka dapat setakat hari ni, apa keyakinan yang menyebabkan mereka terus buat bisnes ni. Jadi kita belajarlah, dia bukan kira Gen Y, bukan kira Gen 2. Kita tengok kesungguhan dan macam mana kita belajar daripada pengalaman, walaupun baru, walaupun Gen Y, kita nak tahu apa yang mereka buat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama respect. Mungkin ada yang terlebih, mungkin ada yang terkurang, kita sama-sama belajar. Jadi hari ni apa yang baik, kita ambil note, yang kurang baik kita sama-sama belajar. InsyaAllah semoga majlis ni berjalan lancar dan kita boleh buat lagi lepas ni. Okey? Dalam bisnes ni senang saja, selalulah datang majlis ilmu. Sebab apa? Kita tak pandai. Saya pun masih belajar. Saya pun masih banyak lagi benda yang saya tak tahu. Jadi kalau kita belajar, maksudnya kita turunkan ego kita, kita masuk majlis ilmu untuk kita dapatkan sesuatu ilmu yang baru. Dalam Business Amway, kita tak boleh merasakan kita tahu. Kita tak boleh merasakan tak apalah saya buat sendiri. Tak boleh. Kalau apa yang kita buat ni, betul, kalau kita buat ni orang kata berkesan, kita tak duduk dekat tempat yang sama. Jadi kita tengok orang lain berjaya, kita kena follow cara orang dah berjaya. Tak adalah kita kena buat sendiri. Sebenarnya kita ni dibimbing. Kita ni dibimbing oleh tim. So sama-samalah kita belajar, sama-sama rendahkan diri kita, rendahkan ego kita untuk sama-sama kita dapat ilmu. Okey? Itu saja daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah SWT. Yang kurang baik datang daripada saya sendiri. Saya berharap agar anda semua dapat ilmu yang bermanfaat malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Sefaya Nur Molek. Okey, tekan 333 sebagai tanda tepuk tangan kita kepada Sefaya Nur Molek. Mbak kata Puan Nur Molek kita tadi, atau lebih selesa dipanggil Cikgu Molek lah kan. Mbak kata Cikgu Molek tadi, rendahkan ego, kita sama-sama belajar, just follow orang yang dah berjaya, kita duplicate sahaja. Kalau dekat sekolah, kalau kita meniru, kita kena denda. Tapi dalam Amway, kita memang kena tiru orang yang berjaya. Dan jadikan diri kita seperti ibarat gelas yang kosong. Hari ini kita buang gelas, kita jadikan diri kita sebagai gelas yang kosong yang sedang ingin menerima. Kita terima ilmu banyak-banyak. Pastikan anda semua ada buku, ada pen, catat segala apa yang bakal kawan-kawan kita cakap sebentar nanti. Okey, rasanya presenter kita dah bersedia. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput kita punya artis jemputan yang pertama. Kita menjemput Nur Erwani. Betul ke akak sebut namanya ni? Minta maaf kalau salah. Betul. Alhamdulillah. Okey, kita menjemput kita punya artis jemputan Gen Y kita iaitu Puan Nur Erwani. Tekan 333 di ruangan komen sebagai tanda tepuk tangan kita. Okey, akak panggil Wani lah Boleh. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wani, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Salam kasih sayang juga untuk akak. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah, sihat-sihat. InsyaAllah, hebat. Okey, Wani. Boleh tak Wani memperkenalkan diri dulu? Ramai kawan-kawan nak kenal ni. Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang untuk semua. Selamat berpuasa. Okey, nama saya Nurul Nur Erwani binti Ismail dan pasangan saya Muhammad Aslam bin Jemain.
Okay, saya diperkenalkan dalam perniagaan yang hebat ini oleh upline saya iaitu Puan Nuraidah dan pasangannya Ahmad Nur. Tak lupa juga pada platinum saya, Puan Rosida binti Ali yang banyak bagi support dan tunjuk ajar dalam bisnes ni. Juga pada emerald kami, Abang Mazlan dan Puan Rabiin yang sentiasa membimbing kami. Juga tak lupa pada mentor kesayangan kami semua iaitu EDC Cikgu Ramli dan Kak Nurliza yang sentiasa memantau kita daripada jauh. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, rasanya kawan-kawan semua dah kenal siapakah Puan Nur Erwani. Akak ingat belum kahwin, rupanya Puan sebenarnya. Nampak muda lagi ya. Okey, sebenarnya kan akak macam tertanya-tanya tau. Wani ni sebenarnya bekerja ke, masih belajar ke kan? Tengok gaya macam masih belajar kan? Jadi boleh tak Wani cerita sikit latar belakang Wani? Wani masih bekerja ke, umur berapa tahun kan? Nama saya berumur 24 tahun dan ada seorang anak, masih baby lah. Saya bekerja sekarang ni dengan kedua ibu bapa saya, bantu diorang lah dalam bisnes diorang juga. Saya dah tak belajar lagi. Dah habis belajar dah. Wow, okey. Okey, tahniah diucapkan. Wow, 24 tahun. Akak ingat baru lepas SPM sebenarnya. Nampak muda-muda gitu kan. Ini mesti penangan artistry Nurlight ni. Okey. Okey, boleh tak kalau Wani ceritakan sedikit bagaimana Wani boleh terlibat dalam Amway? Adakah mak ayah pun Amway atau macam mana? Okey, mula saya dekat dalam Amway ni terpaksa sebenarnya mula-mula. Sebab masa mula-mula saya masuk dekat Amway ni, makcik saya selalu datang rumah saya tau. Dia kata dengan saya, saya panggilan nama saya Abby tau. Jadi diorang panggil nama Abby, boleh tak? Cik Dan nak datang rumah kau. Dia nak tunjuk-tunjuk lah, dia kata nak tunjuk barang. Kita kata okey lah, datanglah. Lepas tu dah datang, dia tunjuk-tunjuk. Nanti minggu depan dia datang lagi. Cik Dan nak bawa kawan Cik Dah, nak tunjuk-tunjuk barang. Boleh tak? Lepas tu kita kata, boleh lah. Sebab kita kesian, dia makcik kita kan. Support lah bisnes dia juga. Lepas tu, dah 2 kali, 3 kali dia datang tu, dia datang lagi. Bawa kawan-kawan dia lagi ramai. Saya mula terkejut tau. Masa tu sebab saya baru-baru kahwin. Lepas tu tak ada anak lagi. Jadi dia datang dengan kawan-kawan dia. Dengan keadaan masa tu saya mengandung. Saya ingat lagi. Lepas tu dia bawa barang-barang artistry banyak-banyak. Lepas tu dia buat facial dekat rumah saya. Lepas tu dia tunjuk lah. Barang ni untuk ni, untuk ni, untuk ni. Lepas tu saya pun terjebak. Belilah satu set sampai dekat 600 macam tu. Beli sampai satu set, lepas tu start tu lah saya mula sikit-sikit pakai produk Amway. Sebenarnya makcik saya yang datang first tu, dia dah cerita dah pasal dia diorang. Jadi saya pun terpegun lah kan, nak try juga. Betul ke? Dia kata tahan lama sampai setahun. Lepas tu ketiak makin cerah. Saya pun nak cubalah masa tu. Lepas tu barulah masa tu dia sikit-sikit dia tackle saya mulanya daripada kesian lah sebenarnya. Kesian. Lepas tu lama-lama saya sendiri mengaku dengan dia. Ibu ni sebenarnya kesian dekat Cik Dah. Tapi tak apalah. Kita cuba juga. Sebab mak pun dia banyak support sebenarnya. Dia kata kau try je lah, mana tahu boleh dapat income tepi, duit tepi kan. Macam tu. Jadi saya pun nak cubalah. Okey. Cik Dah lah. Boleh tak kalau tahu Cik Dah ni siapa sebenarnya? Cik Dah ni makcik saya, upline saya sendiri. Dia makcik saya sebelah ayah saya lah. Mula-mula mak saya je yang sentiasa support dia, beli iron, beli apa dengan dia. Tapi lama kelamaan tu bila dia kata free je masuk Amway ni, free dia kata. Padahal beli iron tu dia dah siap-siap masukkan, pandai tak ada. Lepas tu
dia cakap dengan mak saya, isi borang ni nanti kita daftarkan ABO. Lepas tu mak kata bagi Ibi. Jangan akak tak pandai jual. Kau bagi Ibi pandai jual, dia kata. Start tu lah dia kata dengan saya. Mamang yang suruh kau masuk, dia kata. Macam tu. Lepas tu saya pun try lah. Ada yang dah meneka Kak Noraida ke? Akak pun rasa Kak macam Noraida. Wah, licik sungguh ya permainan Kak Noraida. Jual iron sekali dia masukkan, saya nak bukan jadi ahli terus. Tapi memang betul lah kalau bagi harga jual melambung sangat kan. Baik bagi harga ahli campur RM60 pun tak sampai harga jual tu. Jadi sekarang akak rasa mesti Wani dah berterima kasih sangat pada Cik Da Wani lah sebab menjebak Wani dalam perniagaan ni, betul tak? Betul lah. Dulu saya jual macam-macam tau. Jual kasut, jual handbag. Memanglah lumayan kan untung tu. Tapi lama kelamaan tu kita penat. Bila kita setiap bulan tu dapat income, dapat habis. Kita ni suka berjoli, orang kata bahasanya. Dapat je duit sikit, nak beli tu, nak beli ni. Biasalah perempuan kan. Tapi bila saya dah belajar dekat MW ni, banyak benda yang saya belajar, cara penyimpanan, macam mana cara nak gunakan duit tu, semua tu dah diajar dengan EDC kita, Emerald kita, macam tu. Betul-betul. Betul sebenarnya kan kita dapat duit, time tu lah kita nak COD, macam-macam benda kita nak beli kan. Time tu lah macam-macam benda lalu dekat kita punya Facebook kita nak tengok. Itu memang akak pun setujulah benda tu. Tapi bila kita dalam MW, kita ada cara macam pengurusan duit tu, kita diajar. Tu memang akak setuju sangat. Okey. Bagi Wani, betul kata Aisyah, sekarang kita shopping dapat cashback. Betul juga sebab kalau dulu kita belanja je tak dapat apa, dapat barang je kan. Sekarang kita belanja dapat barang, dapat cashback. Okey, boleh tak kalau Wani ceritakan dah berapa lama Wani dalam MW? Saya dalam MW ni dah dekat 3 tahun. Masuk ni nak 2 tahun lebih lah, nak dekat 3 tahun juga ni. Tapi saya hanya jadi pengguna je. Saya buat MW belum setahun lagi. Belum setahun lagi lah. Dan dekat dalam MW ni sebenarnya baru je berapa persen saya. Kita sama-sama lah belajar. InsyaAllah pasti sebab proses pembelajaran tu memang takkan pernah habis. Selagi kita tak berhenti, selagi tu kita ada peluang untuk berjaya. Jadi dia tak kira berapa lama kita baru masuk ke, dah lama masuk ke, yang penting kita jangan berhenti berusaha, betul tak? Betul. Okey. Kalau akak boleh tahu, sekarang ni Wani kata Wani bekerja kan. Macam mana cara Wani bahagikan masa? Maksudnya Wani ABO dan Wani juga bekerja. Ada tak macam spend masa, okey, petang masa MW, pagi masa kerja. Ada ke macam tu atau time management tu macam mana? Okey. Saya ni bekerja dengan mak. Jadi masa tu mak tak kisah asal kerja siap. So cara saya managekan masa tu, pagi tu mesti buat posting dekat grup-grup ataupun dekat Facebook. Kita mesti setiap hari buka kedai lah. Lepas tu start pagi tu dah buat posting. Nanti tengah hari pukul 12 macam tu saya buat lagi posting. Jadi macam walaupun kita bekerja, dalam masa yang sama kita curi-curi masa untuk buat posting tu. Lepas tu cara nak COD, WhatsApp customer apa semua, sebenarnya kita kena pandai-pandai buat masa tu, ambil masa sikit-sikit, tanya-tanya dengan customer apa semua. Okay, lepas tu bila saya time kerja tu, nanti saya akan tanya dengan customer lah. Kadang-kadang kita kan ada waktu rehat. Nanti waktu rehat tu kita tanya dengan customer, follow up dia. Waktu petang pula saya pergi COD, orderkan barang customer. Itulah rutin saya setiap hari, memang COD je lah kerjanya. Lepas tu malam nanti saya baru rehat. Macam puasa ni pun
setiap hari ada COD lagi. Jadi Wow. malam baru saya ada masa untuk family lah. Kadang-kadang ada waktu meeting kan masa belum puasa tu itu hari ada meeting. Jadi kita pergi meeting. Masuk meeting macam meeting kat Maya ni kan senang kan. Kita baring-baring pun kita boleh dengar. Macam tu. Betul. Masalah pun sebenarnya untuk kita, kalau kita nak seri budaya, tak nak seri budaya lah, kita banyak alasan nak buat. Tapi kalau kita nak guide tim-tim kita pun dalam masa yang sama pagi-pagi tu, waktu fresh-fresh diorang tu bangun-bangun tidur dapat WhatsApp, jadi diorang bersemangat. Time tu lah kita membakar semangat diorang. Sebenarnya kalau saya nak bagi tips, setiap 3 hari kita kena selalu remind dekat kita punya ABO juga. ABO kita, tim-tim bawah kita ni. Sebab kita ni mudah lupa. Jadi kita kena sentiasa ingatkan mereka. Kita nak buat MW ni. Untuk apa matlamat kita macam tu. Okey, dapat tips lagi. Okey, terima kasih Wani. Satu lagi, pada pendapat Wani, mengapa Gen Y, ada yang tanya remind apa tu? Remind balik matlamat MW, betul tak? Matlamat MW. Ingat lagi tak ingatkan diorang matlamat korang nak capai berapa bulan ni, target apa korang tahun ni, nak dapatkan apa korang nak dapatkan untuk family korang mesti ada target, impian masing-masing kan. So kita ingatkan dia balik. Kita sentiasa ingatkan dia 3 hari sekali lah. Kalau setiap hari pun diorang akan bosan juga. Tapi dalam sains, memang kita ni akan mudah lupa cepat. Orang ni dia cepat sangat macam dia lupa impian dia. Tapi bila 3 hari sekali, Dr. Fazila Kamsah kata 3 hari sekali kita kena sentiasa ingat ke otak kita ni apa set matlamat kita. Jadi kita akan buat benda tu bersungguh-sungguh lah macam tu. Okey. Ada yang tanya dalam pukul berapa selalu Wani bagi WhatsApp? Takut waktu pagi mengganggu ke, subuh ke takut mengganggu kan? Kan Wani tadi cakap waktu pagi kan? Dalam pukul berapa agaknya? Janganlah waktu subuh-subuh ngam-ngam pukul 6 macam tu. Terkejut orang, kenapalah kau ni WhatsApp aku pagi-pagi buta. Dalam pukul 8, 7.30 macam tu, 7.45 waktu duha kita tu dah boleh start WhatsApp diorang lah. Jangan macam sebenarnya waktu tengah hari pukul 1, pukul 2 tu pun orang selalu tengok handphone lah. Masa tu pun boleh. Macam Cik PDC kita kan dia selalu WhatsApp kan, kita tengok tau. Kalau tapi waktu time, kita kena tahu juga waktu time bila orang-orang ni waktu time dia busy. Waktu time bila dia rehat. Waktu tu lah yang kita kena WhatsApp dia orang. Waktu rehat kebanyakan orang kan pukul 2, pukul 1. Waktu tu lah yang dia orang pegang handphone tu kita nak kena cepat-cepat. Kita dah set time bunyi alarm dekat handphone. Kalau saya bunyikan alarm. Saya pukul berapa saya set alarm, nak kena update, nak kena remind, nak kena bagi tahu. Lagi saya punya ABO kaki kuat saya satu kerja dengan saya, kakak saya. Jadilah saya kerja sebebel je dekat dia. Cerita je MW. Sampai dia bosan pun tak apa, asalkan dia nak buat. Macam tu. Betul. Okey, banyak sangat tips yang Wani dah bagi. Ini soalan terakhir yang nak tanya. Okey. Pada pendapat Wani, mengapa Gen Y ni perlukan MW sebagai plan B? Ataupun mungkin plan A mereka? Kenapa Gen Y ni perlukan MW? Okey, pada pandangan saya lah, Gen Y ni, kejap Okey, pada pandangan saya, bisnes MW ni lebih kepada diorang fikir ini pemikiran diorang yang dulu saya pun rasakan benda yang sama. Bisnes MW ni adalah bisnes makcik-makcik. Bisnes makcik-makcik sebab nak jual deodorant lah, nak jual sabun lah. Tak best. Pada saya lah dulu. Okay, sebelum saya kenal lebih dalam tentang MW ni, saya punya
pemikiran, saya rasa orang muda-muda pun sama juga. Dia punya pemikiran pun sama, bisnes ni bisnes macam-macam, nak masak-masak lah, apalah. Jadi orang tak berapa, budak muda ni dia tak berapa minat dengan benda macam tu. Tapi sejak dah viral ni, perasan tak? Ramai orang muda sekarang dah cuba nak belajar dan tahu macam mana Amway ni boleh berkembang. Sebab ramai orang cakap Amway ni dah outdated, dah ketinggalan zaman dah tak relevan dah zaman sekarang ni. Tapi yang outdated ni lah yang ada payslip. Payslip ni boleh beli tanah, rumah, kereta. Saya baru-baru ni beli rumah dengan payslip Amway saya. Saya cover dengan macam backup lah Amway ni, saya punya dengan payslip saya tu. So daripada situ kita tengok macam mana boleh dapat rumah tu dengan mudahnya dengan ada payslip. Jadi dia tahulah kan dekat situ. So produk Amway ni juga dia senang nak jual. Okay, kalau kita tengok macam Kak Molek dia beli rumah cash dengan payslip Amway. Dia beli kereta dengan payslip Amway. So apa lagi yang kita nak persoalkan? Dekat situ je kita dah boleh bayangkan kalau kita ada payslip, dengan payslip Amway ni walaupun kita tak bekerja, tapi bila kita ada payslip kita mudah nak buat loan. Okay. Kalau apa-apa jenis sekarang ni nak beli apa-apa pun nak loan kan. So macam itulah, senang mudah. Produk Amway ni juga dia senang nak jual. Lagi sekarang dah banyak yang viral. Tengok kalau yang sekarang viral banyak masa mula Biosi, deodorant sampai habis stok. Perasan tak? Sampai tak ada stok dekat kita punya web, kat kedai tak ada stok. Sekarang Alano pun susah dapat stok, betul tak? Sebab dia dah viral. Orang dah ramai tahu. Lagi satu, Gen Y ni dia tak suka produk yang terlalu mahal pula. Dia nak cuba yang biasa-biasa dulu. Dia nak cuba yang biasa-biasa dulu yang dia rasa percaya dan murah bagi dia. Okay, lepas tu cara penjualan dia juga tak susah. Sebab dah ramai orang tahu dia punya kualiti dia macam mana. Senang kita nak bagi tahu dengan orang-orang dekat luar sana lah. Jadi kita tak payah cakap banyak pun, diorang dah tahu. Oh, Amway. Dulu aku pakai juga produk ni. Dulu. Dia kata dulu. Tapi sekarang dah naik balik. Percaya tak? Sekarang dah, kita buka TikTok je ada produk tu. Kita buka TikTok je ada sabun madu. Kita buka TikTok ada barang-barang Nutrilite. So, tak perlu nak restock barang banyak-banyak pun. Sebab kita pergi je terus shop. Setiap kali customer order, taklah berlambak kan stok yang kita nak simpan tu sampai tak terjual. Tak nak ke bisnes yang happy-happy macam ni? Kita duduk-duduk, santai-santai, posting-posting sesaja, orang tanya-tanya sesaja. Alih-alih kita dapat customer, dapat prospek baru. Sebenarnya antara prospek dengan team ataupun APC, APC pelanggan tetap kita lah setiap bulan. Itu lebih senang nak jaga berbanding kita nak cari prospek yang baru. So AB lebih suka setiap bulan pun kita mesti ada buat penajaan. Kalau boleh setiap hari lah. Tapi AB lebih suka tekankan pada suka APC ni. Kita setiap seminggu sekali, walaupun kita tak nak pergi kedai, tapi kita cakap je. Ada tak nak order barang? Kita nak pergi kedai. Tak pergi kedai pun cakap je kita nak pergi kedai. Sebab kita boleh order online. Cara saya macam itulah. Sebab saya tak nak sampai dia lari kat orang lain. Lepas tu tanya dengan dia, macam mana Kak? Kak okey tak pakai produk ni tu hari? Jangan tinggalkan dia lah. Nanti dia lari pula dekat ABO lain. Sebab saya dah pernah kena sekali, cukup sekali tu dan tak akan berulang lagi. Cakap macam tu lah. Lepas tu juga budak-budak muda ni dia suka tengok TikTok, tengok Instagram. Jadi dekat situ kita boleh dapatkan prospek. Macam Tira tu kan dia ajar kita macam mana cara nak dapatkan prospek
daripada benda-benda viral sekarang ni. Jangan lepaskan peluang ni. Apa yang tengah viral sekarang ni, kita tonjolkan diri. Sebenarnya siapa yang paling banyak nonjolkan diri, itulah yang pelanggan akan cari. Kalau kita diam je, takkan dapatlah pelanggan. Macam tu. Ya, pelanggan pun tak tahu kita buat Amway. Jadi kita memang kena hebohkan. Kita kena hebohkan diri kita. Okay, budak-budak muda ni lebih suka pada benda-benda viral lah. Tadi macam saya cakap tu. Ramai juga yang bertahan dalam bisnes ni bukan sebab income tau, tapi mengenangkan stok yang terlalu banyak dekat rumah. Tapi dalam Amway ni, dia tak ajar kita simpan stok banyak-banyak. Dia tak ajar kita menjual macam orang gila kan. Bak kata bahasa kasarnya macam orang gila jualnya. Sebab kita punya bisnes ni bukan lebih pada penjualan. Bisnes kita ni lebih pada bina hubungan. 90% kita kena bina hubungan dengan orang. Kita rajin komen orang punya posting dekat status WhatsApp atau dekat Instagram atau dekat Facebook tu kan kita rajin komen. Dia update gambar anak dia, wah comelnya, macam tu je. Kita ambil hati dia. Mula kita ambil hati dia. Lepas tu kalau dia masak, wah bestnya, masak apa tu? Macam tu. Kalau jiran kita pula, kita sentiasa bina hubungan dengan dia pula, dengan jiran kita tu. Tanya khabar, Assalamualaikum makcik, okey tak hari ni, khabar, sihat tak, nak pergi mana tu, macam tu. Kita sentiasa bina-bina hubungan, macam tu lah. Cara yang AB selalu ajar dekat ABO. Macam mana cara kita nak tackle hati dia, mula kita ambil hati dia sikit-sikit. Besok percayalah, mesti dia WhatsApp kita. Dia WhatsApp kita tau nanti. B ni berapa ni, kau jual ke? Macam tu lah. So, naik 10% je sebenarnya penjualan kita. Kebanyakannya kita kena banyakkan penajaan lah. Sampai saya punya target bulan ni 30 ABO atau 30 APC. Alhamdulillah saya dah dapat lebih kurang 15 orang. Wow. Saya mesti target macam tu sebab kita mesti ada target lah setiap bulan. Cara macam mana kita nak dapatkan tu semua. Jangan duduk diam, kita tak boleh duduk diam. Bisnes ni pula daftar dia terlalu rendah lah bagi saya. Kalau kita tengok produk lain nak masuk mesti kena ada 200 paling sikit, 300 atau 500 nak masuk dalam bisnes dia tu. Tapi kita punya bisnes ni modal serendah RM60, itu pun hanya berdaftar je. Lain tu tak payah, kita tak perlu keluarkan modal pun. So banyak sangat yang orang tak tahu yang produk Amway ni, dalam bisnes Amway ni sebenarnya mudah, senang. Jadi kenapa kita nak lepaskan peluang ni? Okay, right. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada kita punya bakal silver kita, Puan Wani. Wow, kakak hari ni je dah 15 APC, 15 ABO dah beliau sponsor. Sangat hebat. Okey, diharap kawan-kawan semua yang berada di Zoom dapat catat, dapat tulis segala tips yang diberikan oleh Wani sebentar tadi. Boleh tekan 555 di ruangan komen sebagai tanda terima kasih kepada Wani. Okey Wani, terima kasih. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Okey, sangat hebat ya perkongsian daripada Wani. Rasa terbakar. 15 ABO, 15 APC yang telah beliau taja pada bulan ni. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak panggil kita punya artis jemputan yang kedua. Kita tanpa membuang masa, saya menjemput kita punya Gen Y, namanya Puan Fatin Nadia. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya? Okey, dengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Fatin apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Mula-mula boleh tak Fatin memperkenalkan diri Fatin dulu pada kawan-kawan kita? Okey, boleh.
Okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Fatin Nadia binti Abdul Malik. Saya ditaja dalam bisnes yang hebat ini oleh upline kesayangan saya, FPDT Tamzurina Johari, Sofia Siti Asma Johari, Sofia Nurmolik Johari, Emerald kita, Emerald Cik Mazlan dan Puan Rabiin, dan juga edisi kesayangan ramai, edisi Cikgu Ramli dan Puan Noliza. Oh, Alhamdulillah. Wow. Barisan penajak yang sangat hebat. Okey, betul, hebat. Okey, tanpa membuang masa, Umay terus ke soalan yang pertama lah. Bahasakan boleh. Kak Umay lah kan, tengok semua muda-muda je kan. Okey, bahasakan Kak Umay lah. Okey, soalan pertama. Sama juga, soalan kita nak tanya dengan Fatin. Bagaimana Fatin boleh terlibat dalam MWay? Boleh tak Fatin cerita latar belakang Fatin sikit? Mungkin boleh cerita umur, boleh cerita pekerjaan ke? Lepas tu bagi tahu bagaimana Fatin boleh terlibat dalam MWay. Okay, boleh. Okay, sebenarnya saya berumur 35 tahun, dah hujung-hujung Gen Y dah. Saya dah hujung-hujung Gen Y dah, tapi masih lagi valid lah dalam Gen Y lagi. So, saya sudah mempunyai 3 orang anak, baru lepas melahirkan anak yang ketiga, dah berumur 6 bulan. Saya masih lagi bekerja, kerja bahagian retail lah. So, masa kerja tu memang tak tentulah sekarang ni. Tapi bermulanya saya dalam MWay ni sebenarnya dalam masa saya berpantang lagi. Bila dalam berpantang, saya dapat cuti selama 4 bulan. So sebenarnya saya sebelum saya bersalin lagi saya dah fikir dalam masa 4 bulan ni saya nak buat bisnes apa. Sebab saya memang daripada dulu selepas SPM saya memang maksudnya lepas belajar saya kalau cuti belajar je memang saya ambil masa untuk bekerja. So memang dah dididik macam tu. Memang Jadi, dah dah terbiasa. Minda mindset dia memang business minded lah ni. Kan? Alhamdulillah sebab family saya pun memang ada perniagaan sendiri. Macam tu. Jadi bila dalam pantang tu sebenarnya saya masih mencari bisnes yang mudah. Yelah kita dalam pantang kita boleh bergerak ke mana-mana kan. Jadi bila kita nak mencari part time business mestilah yang mudah dan tak perlu pergi ke mana-mana. Masa tu saya dah fikirlah nak buat dropship sebab dropship yang paling mudah, betul tak? Jadi tapi dalam masa yang sama saya masih belum buat keputusan lagi sampailah saya dah lepas melahirkan. Bila selepas melahirkan tu saya terjumpalah saya punya upline kesayangan ni FPDT Tamzurina datang ke rumah ibu mertua saya sebab saya nak minta dia urut lah sebab badan saya sakit kan. Jadi masa tu bukan kali pertama saya berjumpa dengan beliau, sebelum ni dah lama kenal. Tapi saya masih belum terbuka hati untuk join MWay sebab masa tu saya dah buat part time business lain. So dah ada pengalaman lain lah sebenarnya. Okay, tapi masa pertemuan yang sebelum saya daftar sebagai ahli tu, sebagai ABO tu, saya memang sesi tu lain sikit lah sebab dia bermain dengan emosi. Biasalah kita punya upline ni dia kalau cakap dia tu memang main emosi tau. Daripada saya berfikir untuk buat bisnes dalam masa 4 bulan sahaja, tapi saya lepas dengar kata-kata beliau, saya dah buat keputusan untuk menjadikan MWay sebagai kerjaya sepanjang hayat saya. Wow, tahniah. Dan itu adalah keputusan yang sangat betul. Boleh tak tahu kenapa, apa yang upline bagi tahu sampai Fatin boleh nak ubah pendirian tu? Oh, okey. Sebab dia tanya saya, dia kata, okay Nat, dia panggil saya Nat. Nak kerja balik pukul berapa? Saya cakaplah tak tentu masa Kak. Saya balik kerja kadang kalau kerja malam saya sampai rumah pukul 12 malam, 12.30 ke macam tu kan. So dia tanya sampai bila nak kerja saya malam, kesian anak-anak kan. Jadi itulah dia macam bermain perasaan emosi kat situ kan. So jadi
betul juga kan. Sampai bila sebab anak kecil-kecil, anak pun semakin membesar, sampai bila mak dia nak kerja shift. Jadi dari segi situlah saya buat keputusan untuk slowly buat MW sebagai plan B saya. Macam tu. Oh, kira dia psycho kita balik. Betul. Itulah. Pandai Kak Sam ni. Ah. Okey, daripada kiranya kalau boleh Kak Umay tahu, Nat mula MA baru 4 bulan yang lepas ke ataupun memang dah lama masuk dan mula serius 4 bulan yang lepas? Saya serius, saya daftar ahli sebagai ABO pada pertengahan November. Tapi saya start serius masa akhir Disember. Jadi baru berapa bulan, dalam 4 bulan macam tu lah. Okey, boleh tak kalau share dengan kawan-kawan? Sekarang Nat dah berapa persen dah sekarang? Okey. Sekarang sebenarnya saya dah capai 9% saya pernah dapat. Wow. Saya pernah dapat yang BFI, saya pernah rasa. Jadi sekarang masih bila start dah bekerja, memang kita kadang-kadang tak ada masa, tapi masih lagi berjalan lah dia punya bisnes. Saya memang takkan berhenti walaupun banyak lagi cabaran yang datang. So insyaAllah sebenarnya dalam MW ni kita boleh berjaya sebenarnya. Wow, dalam masa 4 bulan dah boleh capai 9%. Wow, sangat hebat. Itu kiranya plan B kan? Kita masih plan B. Nat masih bekerja lagi. Betul. Terus Kak Umar daripada panggil Fatin dah terpanggil Nat pula Sebab memang dalam keluarga MW memang panggil saya Nat. Sebab dah ramai sangat Fatin rasanya. Kita pun panggil Nat jugalah. Boleh. Okey. Jadi daripada sesi mengurut, maaf tanya kerja retail je tadi. Ya betul kerja retail kan tadi. Betul. Kerja retail. Ada shift lah. Okey, daripada sesi-sesi nak mengurut, terus dah terjebak dalam MW. Daripada fikir nak buat selama time pantang je, dah pilih nak jadikan MW sebagai kerjaya seumur hidup. Wow, bukanlah dia sebenarnya kerjaya sepanjang hayat macam tu. Okey, dan satu lagi. Kalau boleh lah, sebab Nat masih kategori Gen Y kan. Jadi Kak Umar nak tanyalah pendapat Nat, mengapa MW ni perlu untuk setiap Gen Y? Kiranya kenapa Gen Y ni perlu ambil MW jadikan sebagai kerjaya? Macam mana yang nak cakap kerjaya sepanjang hayat tadi tu? Kenapa Gen Y pun kena ada macam tu? Okey. Gen Y sekarang ni ada biasa dalam lingkungan 18 tahun hingga 35 tahun lah kan, kategori Gen Y. So sebenarnya bila dalam MW kita belajar untuk tidak, maksudnya MW secara generalnya adalah bisnes kan. Jadi kita belajar untuk tidak membuang masa untuk macam senang lenang, maksudnya tidak membuang masa buat perkara yang tidak mendatangkan kebaikan pada diri kita. Betul. Jadi dalam MW kita juga boleh dapat pendapatan sampingan atau pendapatan tambahan. Selain kita dapat bantu keluarga kita, bantu diri kita, kita juga sebenarnya boleh dapat bantu orang lain untuk berjaya. Okey. Jadi sebenarnya dalam MW ni kenapa Gen Y perlu join MW sebagai plan B adalah MW ni sebenarnya bisnes yang sangat mudah. Kita hanya makan, pakai, guna untuk diri kita sendiri dan kita juga menjadi role model. Kita tak perlu pun nak habiskan modal banyak untuk buat stok. Kita hanya makan untuk diri kita dan kita keluar jadi role model pada orang lain sebab orang lain mesti akan tengok kan kita ni macam mana, nampak lain ke, sihat sentiasa walaupun kita sibuk dengan anak, kerja kan siang malam, tapi kita alhamdulillah sihat lagi. So dengan asbab MW ni sebenarnya kita memberi laluan pada orang lain mendapat rezeki sebenarnya. Okey. Selain daripada itu, mudah sebenarnya MW ni untuk Gen Y sebab Gen Y sekarang ni lebih terbuka kepada social media. So sekarang banyak platform yang Gen Y boleh ambil untuk untuk promote atau berkongsi kebaikan MW pada orang lain, betul tak? Jadi
Jadi sebenarnya bagi saya MW ni sangat mudah. Sebab saya pun buat dalam pantang, saya tahu mudahnya MW macam mana. Sebab sebelum ni saya juga ada pengalaman untuk buat bisnes lain. Saya tahu berapa banyak modal yang saya dah dahulukan. Berbeza sangat daripada bila saya join MW. Sebenarnya saya hanya laburkan untuk keluarga saya saja. Tapi saya dapat kongsi kebaikan pada orang lain. Jadi Gen Y sekarang selain daripada mendapat pendapatan sampingan, Gen Y sekarang boleh juga belajar sebenarnya dalam bisnes, lagi-lagi dalam MW, sebab dalam bisnes ni kita kena belajar untuk menghadapi penolakan, iaitu rejection. Jadi bila kita dah terbiasa bisnes, kita join MW, kita belajar ilmu perniagaan, kita boleh jadi matang sebenarnya dalam kehidupan. Sebenarnya bisnes dan kehidupan sebenarnya dia seiring. Jadi bila kita boleh handle kita punya bisnes, kita juga boleh handle kita punya kehidupan. Bila kita matang dalam bisnes, matanglah kita dalam kehidupan. Wow, sangat terperinci, sangat padat ya. Tertarik. Akak dengar yang bila nak cakap dalam bisnes, kita belajar menghadapi rejection kan. Untuk pengalaman Nat sendiri, apa rejection ataupun ada tak bantahan yang sampai nak rasa nak tak boleh nak kawal ke, ada tak? Maksudnya sampai kita tak boleh nak handle. Mana tahu kau nak kongsi dengan kawan-kawan kan? Dan macam mana cara Nat hadapi rejection tu? Sebenarnya sebelum ni kalau menghadapi rejection, sebelum ni memang ada buat bisnes lain. Time tu rejection masa tu memang saya sampai menangis lah. Tapi setakat ni dalam MW tak pernah menangis lagi walaupun sampai kena block. saya pernah kena block. Tapi saya senyumnya tak kisahlah. Sebelum tu dia macam beria nak join kan. Bila kita bagi tahu okey nak join ABO, daftar sebagai dapat kena register RM60. Terus kena block. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba kena block ni kan. Saya gelak je lah, okey tak apalah, mungkin bukan rezeki dia, belum terbuka hati kan. Jadi sebenarnya Gen Y ni perlu sedar yang MW sebenarnya banyak peluang. Sebenarnya kalau Gen Y daripada umur 18 hingga 35 tahun dan keluarga dia tidak pernah kenal MW, sebenarnya peluang yang besar lah. Sebab saya pernah jumpa, circle saya memang anak-anak muda kan, biasa kerja retail, biasa memang anak-anak muda. Diorang ni memang tidak terdedah kepada suplemen dan sebenarnya diorang tak tahu langsung dan takut sebenarnya makan suplemen sebab kita sekarang ditakuti dengan statement makan suplemen rosak buah pinggang, betul tak? Jadi kebanyakan circle-circle saya, diorang tanya pakai kalau akak makan suplemen tak rosak buah pinggang ke? Okay, saya senyum je lah. Tapi saya terangkanlah kat dia orang pun macam makin lama makin terbuka hati untuk cuba produk MW. Walaupun dia orang tak join sebagai ABO tak apa. Kita ajak dia orang untuk jadi APC. Sekarang ni kan dah ada pilihan kan. So peluang lah sebenarnya. Jadi Gen Y sekarang tak ada masalah sebenarnya untuk buat bisnes MW ni. Memang mudah. Betul. Okey, macam yang Nat cakap tadi, Nat sekarang bekerja sebagai kerja shift pula kan. Bagaimana cara Nat, macam kebanyakan anak muda sekarang bila kita cakap pasal MW ataupun pasal plan B, diorang akan cakap tak ada masa. Susah nak sebab kita kerja tak ada masa lah nak buat MW. Jadi, boleh tak Nat kasih tips ke bagaimana time Nat managekan time Nat tu untuk MW dan juga untuk kerja hakiki. Okay, biasanya yang cakap tak ada masa tu dengan saya memang budak-budak muda, bujang dan belum berkahwin. Saya pun tu tak ada masa dia. Saya mungkin sebabkan dia fikir yalah kerja retail penat. Jadi balik rumah memang habiskan masa tidur lah. Sebabkan malam dah bekerja kan. Tapi kita ni dah berkeluarga, penat macam mana, memang kena jaga diri kita. Kita kena sihat untuk kita jaga keluarga kita dan jaga bisnes kita. Sebab saya daripada kecil memang family saya didik saya dengan makan suplemen. So saya tak ada masalah sebenarnya untuk makan suplemen sampai sekarang lah. Jadi bila nak tarik
nak kongsi tips pada diorang pasal masa tu sebenarnya mudah sebab dia boleh jadikan saya sebagai contoh lah bagi budak-budak muda yang circle saya lah. Bila diorang cakap tak ada masa, saya cakap saya ada anak 3, boleh buat bisnes, nak kena jaga keluarga lagi. Alhamdulillah boleh ada masa. Sebenarnya mindset kita lah sebenarnya. Kalau kita nak, kita boleh buat. Kalau kita tak nak, sebenarnya memang takkan ada pun masa tu sebenarnya kalau kita tak nak. Betul. Jadi kalau saya balik malam, saya sampai rumah biasa dalam sekarang pukul 11 lebih lah, 11 lebih malam. Biasa saya akan uruskan anak saya dulu dah tidur. Kalau saya tak boleh tidur lagi, saya akan tengoklah siapa yang saya masih belum follow up ataupun diorang tanya saya belum boleh jawab kan. So sekarang bulan puasa biasanya kadang-kadang saya punya APC atau FBO dia akan tanya saya time sahur atau time subuh. Diorang yang tanya saya, so saya tak. Bila diorang tanya saya okey je, saya boleh jawab. Tapi kebiasaannya kalau saya kerja malam, pagi tu sebelum saya pergi kerja, tengah hari saya akan WhatsApp diorang dululah. Kalau saya kerja pagi, balik petang, biasanya lepas maghrib atau lepas isyak saya akan follow up lah apa yang pending macam tu. Betul. Sebenarnya mindset kita seorang ibu, ada 3 orang anak, ada kerja hakiki, boleh buat bisnes dalam masa 4 bulan boleh capai 9%. Sangat-sangat amazing sebenarnya. Sangat hebat. Macam mana dia punya time tu, kita manage time kita kan. Jadi kepada kawan-kawan yang kat luar yang rasa anda tak ada masa, kita boleh jadikan Nat sebagai contoh. Tengok macam mana Nat bahagikan 24 masa yang Nat ada untuk kesemua kerja yang beliau buat. Okey. Rasanya ada tak kawan-kawan yang nak tanya dengan Nat? Apa-apa soalan? Kita ada lebih kurang 6 minit lagi. Ataupun Nat ada nak tambah apa-apa? Pesanan-pesanan kepada Gen Y kita? Boleh Nat beri pesanan sikit. Tu je lah tadi saya cakap Gen Y sekarang jangan buang masa lah sebab bila kategori Gen Y ni sebenarnya kita punya minda masih fresh, kita masih banyak idea. Jadi jangan bazirkan masa dengan benda yang perkara yang sia-sia. Jadikan masa yang kita ada tu memberi manfaat kepada diri kita, keluarga. Sebenarnya ada juga kawan-kawan saya bila saya ajak untuk buat bisnes dengan Amway, dia kata kita sebenarnya tak perlulah fikir nak kaya-kaya sangat. Kita dah cukup makan ni cukup, alhamdulillah. Sebenarnya memang alhamdulillah kita dah cukup sempurna lah. Kita punya rezeki, alhamdulillah Allah dah tetapkan. Tapi sebenarnya tak salah untuk kita berfikir untuk kita jadi kaya. Sebab untuk keluarga kita, untuk kita bantu orang lain menjadi kaya, seperti yang ada ramailah leader hebat dekat kita punya circle ni kan. Jadi tak salah sebenarnya untuk kita tanam dalam diri kita, aku perlu kaya untuk aku bantu orang lain. Sebenarnya dalam Islam pun kita menggalakkan perniagaan kan. Jadi 9/10 rezeki itu atas daripada perniagaan. Jadi tak salah sebenarnya kita mencuba perniagaan sebagai kita punya plan B. Betul. So, sebenarnya kita buat MBA bukan kita nak menjual sangat, tapi kita more kepada kita ada produk yang baik, kita ada produk yang bagus, kita ada suplemen yang terbaik. Kita nak kita punya sahabat, kita nak kita punya saudara mara semua makan suplemen yang baik tu. Itu sebenarnya kita punya mindset sebenarnya. Okey. Satu lagi, Nat, ada satu soalan. Macam mana nak tarik perhatian Gen Y untuk suka tentang produk MBA? Biasa post dalam WhatsApp, senyap je lah. Nak explain marketing plan, nak jumpa payah. Okey. Macam mana nak tarik perhatian Gen Y? Tinggal 3 minit je. Dengan 3 minit ni kita jawab. Okey, sebenarnya Gen Y ni dia kan dia bukan mindset yang dia masih belum matang lagi. Jadi kita nak tarik dia ada cara kan. Kalau macam saya, circle saya ramai yang muda-muda, dia orang sebenarnya suka nak kurus. Jadi kita akan promote barang-barang suplemen yang boleh buang lemak, buang kolesterol. So saya lebihkan WhatsApp status saya kepada iklan-iklan macam tu. Jadi bila saya buat macam tu, saya nampak circle saya tu anak-anak muda ni ramai yang berminat tau.
Jadi sebenarnya kita sebelum kita nak tarik seseorang tu, kita kena tengok dia punya karakteristik macam mana, audience kita siapa. So insyaAllah sebenarnya boleh, tak ada masalah sebab selain daripada suplemen, sebenarnya anak-anak muda kan takut kan nak makan suplemen. Kita boleh promote dia deodorant ke, deodorant lah yang paling mudah, sabun madu. Macam tu lah, sebenarnya kena kreatif lah sebenarnya. Betul. Setuju sangat sebab diorang nakkan yang murah dan berkesan. Dan kalau benda tu dah viral, lagi senang sebenarnya sebab diorang lebih tahu. Kadang-kadang kan Kak Umay dapat customer yang, Kak dia jual tak vitamin yang dekat TikTok tu? Betul. Betul, ada juga tag saya, Kak Fatin, ada tak ni Biosi ni sebab dah viral dekat TikTok, ada jual tak? Amy ada jual tak? Oh ada, jangan risau, boleh. Kan. Jadi sebenarnya betul kata Nat, memang akak setuju yang mana sekarang MB kalau kita nak buat memang sangat mudah sebab barang kita dah viral. Jadi kita tak payah nak push sangat. Kita just tunjuk, oh barang ni lah yang kita nampak kat TikTok. Jadi dia boleh beli dengan kita. Kadang orang ni nak beli dekat TikTok, dia orang tak kenal seller TikTok tu. Jadi kalau kita diam, orang tak tahu yang kita jual. Jadi kita pun tunjuk barang tu. InsyaAllah kita akan lebih dikenali lah. Orang senang cari kita. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat hebat. Perkongsian yang sangat mantap. Okey, akak doakan semoga kita Fatin, Nadia dan juga kita punya Wan ni sama-sama cepat-cepat capai 21%. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, kawan-kawan boleh tekan gambar api-api di ruangan komen. Sebab tadi kita dah terbakar dah dengan perkongsian kawan-kawan kita sebentar tadi. Okey, kini jam dah menunjukkan 10.30. Terima kasih kepada lebih kurang 147 orang yang masih mengekalkan tempat duduk anda. Dan tahniah diucapkan kepada anda semua. Okey, kita ini telah pun di penghujung. Tak lengkap rasanya setiap perjumpaan kita tanpa kita dengar kata-kata motivasi daripada mentor kesayangan kita. Dengan ini saya menjemput mentor dari EDC, Cikgu Ramli. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada MC Umairah yang mengendalikan program. Alhamdulillah bagus. Terima kasih kepada Spire Molek yang mengendalikan perjumpaan Gen Y dan teruskan. Cikgu sangat percaya dan sangat yakin dengan kemampuan Gen Y. Dan tak lupa juga kepada dua speaker hebat kita, Abby dari berkenaan dengan Abby dan Nat. Alhamdulillah, tahniah, fantastic. Dan per hari ini boleh mengumpulkan lebih kurang 140 orang. Tak kisahlah Gen Y ke, tapi sekurang-kurang ada yang Gen 2 dengar. Setidak-tidaknya kita ada anak-anak, kita pun ada anak saudara, kita pun ada kawan-kawan, dan kita boleh faham apa yang keperluan Gen Y kendaki sekarang. Zaman kita dah berlalu. Zaman uncle, berarti pakcik lah, zaman Cik Ramli atau Cikgu Ramli, dah berlalu dah zaman ini. Sebab zaman kita dulu, kita mesti nak kena belajar. Mesti nak kena belajar kajian-kajian. Dan kalau cikgu selalu cakap, Ramli, kalau awak nak kerja bagus, nak hidup bagus, awak kena rajin belajar, masuk mesti bagus, dapat kerja bagus, awak akan hidup bagus. Itulah momok-momok yang ditanam di pikiran anak kita orang ketika kita masih kanak-kanak atau dah remaja semasa kita belajar. Dan kita belajar rajin-rajin. Belajar berbeza impian, kalau boleh nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi engineer kan. Tapi apa yang kita lihat ialah akhirnya hanya beberapa orang saja yang boleh mendapat kedudukan yang terbaik dalam kehidupan mereka, maksudnya berjaya, dapat kerja yang bagus, income yang bagus. Tapi rata-rata kita lihat ramai yang kehidupannya sederhana dan mungkin susah. Dan kadang-kadang pula kita hari ini kita lihat, kalau kita lihat zaman kita dulu kita bekerja, tunggu 55. Ramai tunggu 55. 55 seronok baru dapat pencen. Masa tu lah seronoknya, rasa nak hidup, rasa baru dapat hidup kata dia. Pasal kita kerja tak hidup. Kerja kita adalah
bekerja, bila kita faham kita bekerja, kita ni digunakan tenaga kita, minda kita, anggota kita ni digunakan oleh majikan. 8 pagi, 5 petang. 8 jam lah. Maksudnya 8 jam kita dikerjakan oleh majikan kita, dia perahnya kita habis-habis untuk dapatkan, kalau bekerja di company, company dapat keuntungan, company kaya, bos kaya raya. Kita tetap dibayar gaji, begitu je lah. Itu sistem kita dulu. Dan hari ini bila kita yang ada pencen, untung. Tapi kebanyakan pekerjaan hari ini tiada pencen. Jangan bayangkanlah. Kalau anda sekarang bekerja, bayangkan, kalau anda lah yang sekarang Gen Y, anda bayangkan kalau anda bekerja biasa sampai ketika umur macam uncle, umur 55, tak ada pencen. Anda terpaksa bekerja. Anda terpaksa senurkan kerja anda. Itu sebab keburukan itu saja. Dan kebanyakan mereka hari ini, zaman-zaman Pak Uncle dulu, bila kita kerja, kita stop, income pun stop. Pendapatan stop. Katalah kita kerja gaji 5,000, jadi apa kerjalah. Tetapi apabila kerjaan kita diberhentikan atau tidak diperlukan lagi, income kita stop. Kecuali mereka yang ada kerja dengan government, mereka ada pencen katanya. Jadi sebab hari ini Gen Y is different. Hari ini Gen Y kita cerita belajar pandai-pandai, dah tak ada. Sebab apa? Mereka nampak hari ini ramai mereka yang pandai-pandai, mereka yang graduan, mereka yang ada, tiada pekerjaan hari ini. Dan pula didedahkan pula dengan memohonkan pula dengan media mengatakan bahawa hari ini tengok. Dengan kursusan SPM hari ini jadi jutawan. Dengan kursusan SPM boleh pakai kereta Ferrari. Dulu kita dah keluar universiti, dah bekerja. Dapat bekerja jadi pegawai, nak pakai Ferrari. Nak sebut Ferrari pun tak boleh. Tapi hari ini kita lihat di media, semalam saya tengok media, budak umur 22 tahun boleh beli Mercedes. Boleh beli Mercedes 22 tahun. Bila tengok latar belakang, dia tak belajar. Jadi Gen Y terdedah dengan peluang, Gen Y terdedah dengan opportunity yang begini. Itu sebab hari ini kita punya approach berbeza dah. Dan cikgu rasa hari ini apa yang Gen Y kendaki ialah kita tanya mereka, berapa income yang mereka kendaki sekarang. Dan keadaan kehidupan sekarang, kalau dulu Uncle masa ayah ambil ayah Pak Mentua, dia bekerja sebagai driver JKR. Ketika itu dia mampu beli rumah. Driver JKR mampu beli rumah murah. Harga 22,000. Tapi sekarang rumah 22,000 dah tak ada dah. Rumah tu hari ini nilai dah 145,000. Jadi anda bayangkan berapa bulanan yang anda kena bayar. Maksudnya hari ini Gen Y dah tak boleh fikir lagi tentang income 2-3,000. Mereka kena fikirkan income 5,000, 10,000 dan lebih. Itu yang mereka. Jadi dengan kerja yang kita ada sekarang, boleh tak berikan kita pendapatan 5,000, 10,000 ke atas? Kita bukan kata suruh dia berhenti bekerja. Jadi anda bertanya dengan Gen Y. Anda tanya kawan-kawan anda, dengan income 5,000, boleh tak dengan kerja anda sekarang? Dengar-dengar pun kata kerajaan baru nak naikkan gaji, mula gaji 1,200. PM pula baru cakap hari ini, kalau tiada income 10,000 per rumah tangga tu tidak ada income 10,000, pada tahun 2025, keluarga itu susah. Jadi itu sebab hari ini, Gen Y tercari-cari peluang. Gen Y menulis sana, mencari sana, melihat sana peluang-peluang yang ada. Itu sebab anda semua hari ini kena belajar berkongsi peluang ini. Dan malam cikgu cuba kongsikan tentang peluang Gen Y. Yang cikgu rasa sangat menarik dan anda boleh gunakan dan anda boleh fikirkan. Nanti cikgu sharekan bagaimana nak attract Gen Y ke dalam bisnes ini insyaAllah. Okay? Selain daripada itu, hari ini mereka tak suka bekerja dikongkong oleh bos. Ini sekarang generasi muda ni, mereka tak suka. Mereka suka kerja pindah-pindah. Kalau dulu kita kerja, tak boleh pindah. Kalau kerja dekat jabatan tu, katalah contoh kerja kat TMB, kerja kat TMB. Tak boleh tukar kerja di polis. Atau kerja polis nak tukar jadi masuk JKR. Tak ada. Dia kerja JKR sampailah pencen. Kalau dia jadi cikgu, jadilah cikgu sampailah pencen. Dia tak boleh kerja cikgu, nak pindah lah. Saya nak pindah jadi masuk polis pula. Tak ada. Tapi sekarang punya Gen Y, dia suka kerja pindah-pindah. Dia kerja ni, orang Oppo lebih sikit, dia pindah. Oppo lebih sikit, baik, dia pindah. Jadi dia bekerja, sebab mereka tak suka dikongkong. Ini Gen Y.
mereka suka jadi bos. Mereka suka jadi bos. Mengarah. Mereka suka jadi bos. Mereka tak suka jadi nanti jadi kuli lah. Betul kan, jadi kuli. Jadi pekerja tak suka. Dan hari ini kita lihat, kalau zaman dulu, zaman uncle dulu, tak ada pernah dengar pun residual income, passive income. Tapi Gen Y sekarang, dia dah tahu ada peluang untuk dapat residual income. Ada peluang untuk dapat passive income. Mereka buka Google, cari Google, apa maksud passive income? Mereka dengar ada orang dapat income passive. Ada peluang perniagaan dapat passive income. Tapi masa zaman kita tu tak ada. Zaman kita, you kerja dengan government dapat pencen. Itu je dia tahu. Kerja dengan government dapat pencen. Aku kerja swasta, tak ada pencen. Tapi ada gratuity. Dia kata, itu je bezanya. Tapi sekarang ni, Gen Y dengar ada passive income. Bermaksud, apa yang kita buat sekarang, apa yang kita usaha sekarang, besok satu hari kita berhenti, pendapatan terus berjalan atas usaha yang kita telah bina dulu-dulu. Jadi mereka rasa nak cari peluang ini. Ada tak peluang seperti ini? Itu sebab hari ini, cikgu nak kongsi pada anda, Gen Y banyakkannya kita contohnya graduan atau lepas belajar lebih kurang 22, 23 tahun tu kita mula dapat cari pekerjaan. Dan mereka mula cari pekerjaan, mereka mula nak membina rumah. Mula sekali tak, cari pekerjaan, mereka nak bayar PTPTN. Kemudian dapat beli kenderaan. Kemudian mungkin nak beli rumah. Yang berikut nak berkeluarga. Jadi anda bayangkan dalam umur 22 tahun sampai umur 30, 35, kadang-kadang mereka belum lagi dapat menyediakan rumah, nak berumah tangga. Sebab keperitan pendapatan yang tidak mencukupi. Itu sebab hari ini anda bayangkan kalau anda tidak ubah pemikiran ini, anda akan jadi macam pemikiran kita. Sebab dalam hidup hari ini, jangka hayat rakyat Malaysia hari ini lebih kurang 74-75 tahun. Jadi kalau masih lagi mindset kita bekerja makan gaji, nak tunggu pencen 55, kita lebih kurang lepas 55, 75. Katalah 75 meninggal dunia. Ada 20 tahun lagi untuk hidup. Jadi kalau 20 tahun untuk hidup itu, anda lepas bekerja pencen, anda tiada income, apa yang anda buat? Anda terpaksa bekerja lagi. Itu sebab hari ini, kita kena fikir-fikirkan. Jika sembang dengan mereka, sembangkan apa yang kita kongsikan tadi. Apa yang ramai orang nak. Pertama, mereka nakkan income yang unlimited. Mereka nakkan pendapatan yang tiada had. Yang kedua, mereka tak mau dikawal, dikontrol. Mereka nak jadi bos sendiri. Selain itu, mereka nak ada satu pendapatan yang kita panggil passive atau residual income. Dan seterusnya mereka kadang-kadang apa yang mereka nak ialah suka bebas, boleh travel, boleh melancong. Ini yang anda lihat. Jadi sekarang kerjaya seperti ini yang mereka mencari. Bila dia dah faham kerjaya ini baru kita tahu akan MW. Jangan terus cerita MW. Kalau dia terus cerita MW, kebanyakan mereka tak tahu apa MW. Sebab Gen Y tak pernah ada, kecuali mak bapak mereka mungkin pernah pakai lotion atau mungkin pernah jadi pengedar MW atau pernah menggunakan MW. Mungkin mereka tahu apa MW. Tapi Gen Y tak tahu. Kebanyakan tak tahu apa MW. Jadi anda hari ini kena fahamkan apa perolehan yang anda boleh beli dalam MW itu. MW is not only product, MW is not only business, MW is not biasa-biasa. So anda kena share dengan mereka MW as satu peluang mendapat kerjaya yang sempurna. Bermaksud kerjaya seperti apa? Pendapatan yang tiada had. Anda boleh jadi bos sendiri. Anda boleh dapat passive income. Anda boleh dapat residual income. Anda boleh menjadi apa? Anda boleh travel. Ini yang MW boleh offer kat mereka. Itu sebab anda kena. Itu sebab kadang-kadang bila anda kongsikan dengan prospek anda kena lihat siapa prospek itu dan bagaimana keadaan mereka. Hari ini saya bagi gambar sikit, okey? Okey. Jadi seterusnya gini tu. Kita lihat ramai kalangan Gen Y. Saya tanya anda, telefon jenama apa anda pakai? Boleh tuliskan dekat anda ditulis. Apa telefon jenama apa anda pakai?
Ada yang pakai Oppo, ada yang pakai Redmi, apa lagi? Ada yang pakai apa? Samsung, pakai Apple, pakai Huawei, pakai iPhone. Masing-masing ada jenama sendiri. Tapi anda tanya, diri anda pakai barang-barang berjenama itu, anda ada tak memiliki saham dalam jenama itu? Jadi anda tanya diri anda pakai Oppo, bangga pakai Oppo, ada bangga pakai iPhone, pakai Samsung dan macam-macam jenama yang terkenal tu. Anda ada sebagai pemilik atau pemegang saham tak pada jenama-jenama itu? Itu soalan yang anda tanya. Anda tanya soalan pada kawan-kawan anda. Anda faham kan ni? Saya nak anda faham tu. Jadi maksudnya dengan jenama-jenama yang hebat yang anda pakai hari ini, anda ada tak memegang saham? Tak ada. Anda tak ada. Soalan yang kedua ialah, minum apa yang anda suka minum? Pepsi Cola, Coca-Cola yang anda suka minum. Apa lagi? Red Bull. Ada jenama-jenama yang air bertenaga kan? Anda suka minum. Jadi anda tanya diri anda, pernah tak company-company ini bayar bonus dekat anda kerana anda minum air dia? Dia tanya mereka. Ini dua soalan dah. Jenama telefon, jenama air. Dia tanya dia. Dengan minum air yang anda minum sekarang, anda minum Red Bull, anda minum Sprite, apa benda, anda minum 7-Up, anda minum Coca-Cola, Pepsi Cola, tanya dia. Ribena, anda minum Ribena, untuk dapat tenaga, tanya dia. Anda pernah dapat tak bonus? Toke-toke company yang jenama yang anda minum ni, dah bertahun-tahun ada beri bonus tak kat anda? Kita benung mikir tu. Tapi anda tahu tak? Saya minum jenama ni. Saya minum jenama ni. Nampak? Saya minum jenama ni. XS. Saya minum jenama XS. Anda tahu tak? Dengan minum jenama XS ni, anda boleh dapat income. Tadi dah tanya dia kan, you minum Red Bull, tak ada income. Tapi minum jenama XS ni, you dapat income. Dan bukan itu saja. Malah, you boleh menjadi duta dia. You boleh jadi duta XS dan you pegang dia punya hak cipta. You minum Red Bull ke, minum tak ada, you tak boleh pegang hak cipta. Hak cipta dipegang oleh company. Tapi ni XS, anda boleh pegang hak cipta anda dan ini tak kacau. Anda sendiri boleh mewakili XS sekarang. Anda minum ini, anda boleh mewakili XS. Dan anda boleh berpeluang memiliki saham, pemegang saham dalam XS. Anda nampak tak di tawaran yang anda boleh offer kepada prospek anda? Mereka dengar ni, mereka jadi excited. Bagi dia minum, rasa dia minum. Sedap air kan? Baru kita cerita. Minuman ini, zero gula, zero sugar, zero karbo. Dia tak ada karbohidrat. Kalori hanya 8. Tapi banyak vitamin B, terutama B12 untuk bekalkan tenaga. Cerita dia. Ini minuman ni. Wow. Misi mereka settle. Dan ini B12 bagus untuk jaga jantung. Sebab hari ni ramai orang meninggal muda-muda kerana jantung. Jadi B12 ni IX ni sangat bagus untuk jaga jantung. Jadi dengan anda minum XS, anda boleh minum dan anda boleh promote. Okey tak? Besok saya nak semua Gen Y, start dengan S. Nanti start dengan S. Ambil konsep ini dan nanti belajarlah tentang pelan. Itu insyaAllah kita akan pull up. Bagaimana melakukan pelan. Ini kita cerita. Cerita baru bagaimana nak buka minda anak-anak Gen Y kita. Dengan XS dulu. Ya, mungkin nak pakai deodorant macam Nike kata. It's okay. It's boleh lah. Tapi budak-budak muda ni, mereka nak tenaga. Mereka nak malam nak nengok apa nak malam tu nak apa malam banyak gula masa malam nak pergi apa main bola, main badminton kan. Dia memang Gen Y muda-muda begitu.
Jadi anda gunakan XS sebagai satu platform untuk anda lontarkan idea. Bagaimana dengan XS anda boleh minum dan anda boleh promote dan anda boleh jadi pemegang saham XS. Wow, fantastic. Dan boleh fulfill apa yang cikgu kongsikan tadi. Melalui XS anda boleh dapat pendapatan unlimited, anda boleh mendapat kebebasan luar biasa, anda boleh jadi your own boss, anda boleh dapat passive income dengan XS. Dan anda boleh travel melancong ke luar negara dengan XS. Okey? Jadi cukup setakat ini perkongsian cikgu, dan cikgu harapkan ilmu yang saya dapat ini anda fahami, anda gali baik-baik, tak faham tanya upline anda, bagaimana approach Gen Y dengan menggunakan satu produk yang sangat fantastic. Besok semua orang start order XS, minum XS, promote XS, you akan jadi multi-millionaire dengan XS. Peluang yang tidak ada di dunia luar kecuali di MW. Terima kasih semua. Mudah-mudahan perkongsian cikgu dapat memberi manfaat pada anda, dapat membangkitkan semangat anda dan dapatkan yakinan bahawa yes sir, tonight I learned something, I will go for it. Buktikan. As a D-Line Associate member, we are the future diamond. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kembali pada Umay. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada EDC. Daripada ngantuk tadi terus tak jadi ngantuk kan? Sebab apa? Sebab kita dapat tahu dalam MW kita boleh dapat unlimited income. Macam kata EDC tadi, tak perlu tunggu umur 55 tahun untuk dapat pencen. Kita sendiri tentukan umur berapa tahun kita nak pencen. Okey. Dan juga kalau anda seorang yang suka jadi bos, MW lah pilihan yang bijak. Sebab dalam MW tak akan call kita tanya, Umay, kenapa awak tak pergi jumpa prospek hari ni? MW tak akan tanya. Kita sendiri yang tentukan. Kalau awak rasa bulan ni awak nak fight, kena kerja lebih. Kalau awak rasa awak nak santai-santai, duduklah santai-santai kan. Memang tak ada orang marah. Tapi impian kita, masa depan kita, kita sendiri yang tentukan. Dan kita boleh dapat passive income. Passive income ni yang best. Sebab apa? Sebab walaupun kita dah tak ada, income kita sentiasa berjalan. Dan juga dapat pergi melancong. Siapa yang tak suka melancong kan? Umar yakin ramai kawan-kawan dalam ni mesti suka melancong. Jadi ikut kata EDC tadi, kita just promote, kita share, kita guna barang. Makan pakai guna kan? Okey. Ambillah pilihan yang sangat tepat. Jadi dah tak nak buang masa, dah pukul 10.50. Terima kasih diucapkan kepada 136 orang yang masih lagi mengekalkan tempat duduk anda. Anda sangat hebat. Tahniah diucapkan kepada anda. Komen okey tak? Okey. Kepada kawan-kawan, boleh komen mengenai program kita pada hari ni. Boleh tulis di ruangan komen. Kalau misal kata tak sempat nak tulis kat ruangan komen, boleh beri feedback dalam grup WhatsApp dan beritahu pada upline masing-masing. Siapa yang bawa anda ke meeting pada hari ni, ke majlis ilmu kita pada hari ni, boleh bagi feedback anda. Alhamdulillah dapat idea yang fresh. Okey, sangat-sangat. Okey, terima kasih kepada yang memberi respon. Okey, alhamdulillah. Okey. Umay ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan kepada terima kasih kepada dua Gen Y kita yang sangat hebat tadi. Terima kasih kepada AB, terima kasih kepada Nat dan juga terima kasih kepada Cikgu Molek yang memberi kita satu peluang untuk kita sama-sama dapat berkumpul pada malam ni. Sebenarnya rindu rasanya di bulan Ramadan ni kita tak ada perjumpaan malam. Rasa macam lain je kan. Jadi bila kita ada perjumpaan malam je ni baru kita rasa terbakar, rasa excited balik. Excited. Abang kata AB tadi. Dalam sains bagi tahu 3 hari kalau kita tak remind kita akan rasa slow, kita akan rasa lupa kan. Jadi bila adanya meeting macam ni kita lebih bersemangat. Betul. Okey. Boleh kawan-kawan buka kamera. Jom kita ambil gambar sama-sama. Terima kasih.
Saya Siti Umairah binti Gujumah, saya memohon maaf sekiranya sepanjang pengacaraan saya ada terkasar bahasa ke tersilap kata. Semua yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari saya sendiri. Okey, kita akhiri majlis kita hari ini dengan surah Wal-As. Oh, kita dua orang je ke uncle yang buka gambar? Oh, ada. Okey, jom kawan-kawan. Jom kita buka video, kita ambil gambar. Okey, alhamdulillah. Okey, bye semua. Tahniah. Jumpa anda di puncak kejayaan. Sama-sama.